Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan tajuk dua kami, yaitu bincangkan bagaimana sikap ataupun tindakan stereotip boleh membawa kepada prejudis dan diskriminasi dalam masyarakat lah. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muhammad Izlan bin Dahlan, dan rakan pembentangkan saya yaitu Muhammad Nazrul Naim bin Muhammad Azman. Pengenalan. Hubungan etnik merupakan salah satu daripada aspek penting dalam kehidupan manusia. Ya, kerana manusia dijadikan berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok dan berpapua. Secara realitinya, kehidupan masyarakat manusia ini adalah konteks kepelbagaian etnik, budaya dan agama. Ia juga merupakan salah satu cerminan dalam negara tersebut lah. Selain itu, dalam setiap negara mempunyai pelbagai etnik dan agama. Contohnya seperti negara Malaysia yang mempunyai 200 budaya etnik yang berbeza. Dengan perkara ini, negara Malaysia akan berhadapan dengan sedikit masalah lah dari segi persefahaman, kerana mempunyai kepelbagaian budaya dan agama lah. Akan tetapi secara umumnya, sejak pembangunan dan pembentukan Malaysia telah diupdatasikan dalam semua aspek perpaduan. Dengan perkara ini, tidak mustahil negara Malaysia dapat menjadikan semua panduan yang baik dalam mencorakkan perkara yang positif untuk mencapai matlamat yang sama untuk membina sebuah negara yang baik, maju dan aman. Oleh itu, dalam perkara ini semua masyarakat haruslah bersatu padu memainkan peranan untuk bekerja sama dalam membentuk hubungan yang baik dalam masyarakat yang berlainan budaya, bangsa dan agama lah. Seterusnya maksud stereotip, prejudis dan diskriminasi. Stereotip bermaksud kenyataan umum lah tentang sesuatu kumpulan etnik. Ia juga gambaran berlebihan tentang sesuatu perlakuan baik dan buruk yang ditunjukkan kepada sesuatu kumpulan etnik lah. Dia juga pandangan rendah berteraskan interaksi dan semangat perkauman. Kedua pula yaitu prejudis. Prejudis bermakna sikap ataupun tanggapan yang lazimnya bersifat negatif terhadap sesuatu kumpulan manusia ataupun ras yang berlainan, ataupun sikap yang dibentuk berdasarkan generalisasi yang tidak rasional. Kerana kumpulan tersebut mempunyai kualiti yang tersebut lah. Diskriminasi pula itu yang merupakan pelayanan tidak adil lah terhadap sesuatu individu ataupun masyarakat yang tertentu. Ia juga layanan dibuatkan berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu yang berkenaan. Selain itu, ia lebih kepada kecenderungan lah manusia yang membezakan etnik yang lain kepada kaum yang lain lah. Baiklah, terima kasih kepada saudara Izlan kerana membentangkan sebentar tadi. Sebenarnya penting untuk kita faham tiga konsep ini, iaitu stereotip, prejudis dan juga diskriminasi. Bagaimanapun untuk kita mencapai kemajuan yang lebih dalam untuk kita menangani isu-isu perkauman atau sensitiviti antara agama, umumnya masyarakat kita ni perlu dilengkapi dengan beberapa kaedah dan pendekatan yang bijak dalam membincangkan gejala etnik dan juga agama melalui sikap stereotip, prejudis dan diskriminasi. Kita perlu fahami lah konsep-konsep ni untuk kita elak benda-benda ni berlaku. Apa yang saya dapat simpulkan bahawa isu-isu perkauman ni memang tidak akan lari. Sikap prejudis dan pandangan serong ataupun pandangan negatif terhadap sebuah kumpulan etnik tersebut. Sebenarnya benda ni sudah lama wujud. Ketiga-tiga perkara ni tidak semestinya berlaku disebabkan agama ataupun sebuah etnik tersebut. Ketiga-tiga perkara ini boleh berlaku disebabkan perbezaan kelas ataupun kedudukan dalam ekonomi ataupun sosial, pendidikan dan juga pangkat. Sehubungan dengan itu, telah dilihat, kita boleh lihat banyak kajian yang sudah dijalankan tentang gejala prejudis ni, diskriminasi ataupun stereotip. Bukan sahaja di bahagian Asia, tapi di bahagian Eropah juga sudah lama dilakukan benda ni. Contoh dia
dasar apartheid, di mana orang putih ini menindas golongan orang yang berkulit hitam. Okey, lebih teruk lagi berlakunya pembunuhan etnik. Bagi contoh yang saya boleh berikan, bagian untuk penindasan ni, sehingga kan golongan orang yang berkulit putih ni tidak menolak bahawa orang yang berkulit hitam tidak boleh masuk ke restoran orang yang berkulit putih, ataupun tidak boleh masuk kedai orang yang berkulit putih. Memang dasar apartheid itu sangat-sangat bersifat diskriminasi terhadap golongan orang yang berkulit hitam ni. Okey, contohnya lagi yang saya boleh berikan terhadap pembasmian etnik di Rohingya, di mana kewarganegaraan ataupun sifat agama tersebut mereka menolak warga Rohingya ni sampai berlaku pembunuhan beramai-ramai ataupun pembasmian etnik tersebut. Okey. Beberapa pengkaji lain pula seperti Gordon Allport dalam bukunya The Nature of Prejudice yang telah ditulis pada 1954, beliau sendiri menggunakan beberapa pendekatan psikologi sosial bagi menguraikan mengapa prejudice kaum dan kelas boleh berlaku di mana-mana. Okay, dalam kajiannya tersebut tentang masalah stereotip dan prejudice masyarakat, Allport sendiri mengakui bahawa ia adalah gejala yang mempunyai akar dan tarikan emosi yang kuat. Okay, Allport iaitu beliau merupakan salah satu pengkaji yang terawal yang mengaitkan tentang sikap prejudice dan juga dan membuktikan bahawa sikap prejudice adalah punca kepada diskriminasi. Prejudice dan diskriminasi. Berbanding dengan sikap perkauman, sikap prejudice seperti berpegang kepada stereotip negatif terhadap sebuah kumpulan kaum tersebut atau golongan lain. Okay? Dan benda ni adalah sukar untuk dihapuskan dalam masyarakat disebabkan faktor-faktor psikologi dan juga faktor-faktor persekitaran, faktor-faktor pembesaran, di mana ibu bapa mereka ni sudah didik anak-anak mereka dari kecil bahawa ini adalah salah, ini adalah buruk, mereka ini adalah tidak baik, dan benda-benda macam itulah yang akan menimbulkan perspektif yang negatif terhadap orang lain, masyarakat lain, kaum lain. Kesimpulannya, sikap prejudice dan stereotip ni adalah satu perkara yang sebenarnya tidak sehat sekiranya dilakukan ataupun menerima perbuatan tersebut. Okey, saya tidak suka dilakukan, saya juga tidak boleh melakukan, sebab benda tu adalah benda yang sangat-sangat negatif dan mampu mencetuskan pembunuhan. Okey, banyak sudah isu-isu yang berlaku. Tetapi sekiranya kita melihat daripada teori konflik, saya tidak nafikan ada beberapa kebaikan yang kita boleh terima disebabkan disebabkan timbulnya konflik ni. Okey, contohnya yang saya boleh bagi apabila satu kejadian di peristiwa Tan Duo hari itu, di mana konflik antara Filipina dan juga Malaysia, ataupun spesifiknya Sabah dan juga Filipina, disebabkan pencerobohan tersebut, masyarakat kita bersatu, tidak tanpa mengira kaum, menguruk, tanpa mengira etnik, bangsa, agama. Okey, kita mampu bersatu padu ataupun bersatulah, kita bekerja sama tanpa mengira apa kau punya bangsa, apa kau punya agama. Okey, semua perkara yang tidak kepuas hatian antara etnik ni akan membawa keburukan berbanding kebaikan memang dia punya keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Okey, kalau boleh, benda ni memang perlu ditolak 100% untuk kita mengelakkan konflik-konflik yang lagi besar untuk timbul dalam masyarakat kita, bagi kita membina kehidupan yang lebih harmoni, yang lebih rasional, okey, untuk mengharmonikan sebuah masyarakat tersebut. Sebab kita hidup dalam bermasyarakat ni, kita perlu amalkan perspektif yang positif, hidup yang lebih sehat daripada hidup stereotip macam ni. Okey, apa-apa pun kata terakhir daripada saya, terima kasih.